الحمد لله ثم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Segala puji dan puja bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang memberi lagi kepada kita kehidupan pada hari ini, setelah memberi kepada kita rasa mati pada malam hari tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, selawat dan salam ke atas junjungan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin wal hadirat sekalian, bertemu dan berjumpa lagi kita pada pagi 14 Muharram 1438 Hijriah. Kita bertemu pada Ramadan yang lalu diizinkan pula takdir Allah pada pagi ini. Maka yang sepatutnya Ustaz Hazri Al-Bindani, dan bukanlah saya orang yang layak untuk menggantikan tempat beliau, dan saya pun dengar tadi daripada ujung-ujung telinga bila imam bagi tahu kuliah ganti pada pagi ini. Kenapa baru bagi tahu? Maksudnya hebat Ustaz Hazri ni. Rasa risau pula saya duduk kat depan ni. Namun takdir Allah, sejak puluhan ribu, mungkin ratusan ribu tahun yang lalu, sejak azali, pada pagi ini saya kena berada kat kursi di sini. Bukanlah menggantikan pun. Kerana memang tak layaklah nak ganti tempat beliau itu. Namun atas dasar pada masa waktu yang berkelapangan dan diizinkan oleh Allah ini, pada pagi ini kita sama-sama nak mendengar sesuatu yang kalau tuan-tuan dan puan-puan dah dengar, jadikanlah ianya ilmu maklumat tambahan. Kalau belum dengar, mudah-mudahan jadi satu ilmu baru yang akan menambah baik pengetahuan di dalam kehidupan beragama kita, insya-Allah. Sedikit perbahasan pada pagi ini yang mungkin sudah agak sinonim kepada kita, maksudnya biasa mendengar, yang dipetik daripada kitab Tanbihul Ghafilin, yang bermaksud peringatan bagi orang-orang yang lalai. Adakah kitab itu dipelajari di masjid kita ni? Nampak tak ada mengaku? Jadi ada satu ilmu kita nak share pada pagi ini, iaitu Abu Laits As-Samarqandi yang telah menukilkan kitab tersebut, yang bernama beliau sebenar Nasir bin Muhammad bin Ibrahim, yang dia mendapati sanadnya daripada seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Bara bin Azib radhiyallahu anhu menyatakan bahwasanya dia bersama-sama dengan Rasulullah SAW dan orang-orang Madinah mengurus satu jenazah orang Ansar. Dia kata satu hari itu ada orang Madinah lelaki mati. Kami mandikan dia, kami kafankan dia, kami solatkan jenazah dia, lalu kami bawa dia pergi ke tanah perkuburan. Apabila sampai dekat tanah perkuburan itu, maka pada masa waktu dan ketika sampai, Nabi arahkan mayat diletakkan dulu di atas tanah. Tidak dinyatakan di situ apakah sebab musababnya. Adakah liang lahat tak siap lagi ke, ataupun ada kubur lain sedang diurus ke, wallahu alam. Bila Nabi suruh letak, maka kami pun ikutlah letak. Bila letak di situ, kami tengok Rasulullah SAW duduk. Bila kami tengok dia duduk, maka kami pun duduklah juga bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Tetapi kami yang duduk dengan Nabi SAW itu menanti-menunggu apa Nabi nak bagi tahu. Sebab pada masa itu mereka ini memang sami'na wa ata'na, kira dengar sungguh, patuh sungguh, ikut sungguh, turut sungguh apa Nabi nak bagi tahu, apa Nabi nak tunjuk kepada mereka. Tetapi kami yang duk menanti menunggu keadaan Nabi itu, seolah-olah di kepala kami ini
ada burung bertenggek. Bukan ada burung, seolah-olah. Maksudnya apa tuan-tuan? Kami diam tunduk seolah-olah macam burung ada atas kepala. Maksudnya apa? Duk menanti menunggu Nabi nak kata apa ni, punyalah duk diam. Kalau burung ada atas kepala, burung pun tak lari. Kejap lagi kita tengoklah siapa yang orang yang dia duduk ni, burung kalau bertenggek atas kepala dia, burung tu tak lari. Tu contoh. Okey, itu gambaran. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia duduk, tangan tak duduk diam. Dia duduk diam, tapi tangan dia tak duduk diam. Dia mengambil suatu ranting kayu, lalu dipancangkan ke tanah, dikuis-kuis, dikorek-korek, seolah-olah macam lagak dalam keadaan orang apa? Berfikir. Kan, duk tinggung, lalu duk pegang pancang kayu, ranting kayu, duk pancang ke tanah, duk menjolok-jolok, duk mengorek-ngorek, menguis-nguis. Akhirnya kata Bara' bin Azib, baginda Nabi Muhammad SAW mengangkat kepala dia, lalu bersabda, Ista'izu billahi min azabil qabri, Ista'izu billahi min azabil qabri, Ista'izu billahi min azabil qabri marrataini aw salasan. Aku dan para sahabat duk mendengar suatu ungkapan kenyataan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlindunglah kamu kepada Allah daripada kena seksa oleh kubur. Berlindunglah kamu kepada Allah daripada kena seksa oleh kubur. Berlindunglah kamu kepada Allah daripada kena seksa oleh kubur. Disebut oleh Nabi itu, aku hampir-hampir dengar. Ada ketikanya tanya orang lain, kata 2 kali. Aku dengar macam 3 kali. Maksudnya banyak kali lah. Dalam Islam, kalau sesuatu yang penting dia disukai oleh Allah dan Rasulullah, ulang 3 kali. Sesuatu yang penting, yang benar, yang nak suruh orang ambil perhatian, di ketika orang dah tak berapa ambil perhatian dah. Contoh apa dia tuan-tuan? Kita orang-orang lelaki ni, kita duk ikuti khutbah Jumaat setiap minggu. Apa satu benda hak kita kena ambil perhatian bila khatib menyebut tentang perkara itu? Ittaqullah, tuan-tuan. Tapi dikala orang tak berapa dah nak ambil perhatian, kena tukar kaedah. Bukan tukar perkataan, tukar kaedah. Kaedah daripada 1 kali yang sudah dikira sah, tapi bagi jadi apa? 3 kali. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih faqad fadhal muttaqun. Qala Allah Ta'ala. Agak-agak hari tu jemaah yang nak dengar ni macam mana tuan? Kira duduk-duduk bersila ni, kira perkemas tempat duduk. Apa tajuk khatib hari ni? Contoh, dikala orang tak berapa dah nak ambil perhatian kepada apa? Takwa ke Allah. Contoh macam tadi ni lah. Dikala ada di waktu orang mungkin tak menganggap, kata balik kembali menghadap Allah ni suatu perkara benar, masuk dalam kubur perkara benar, menghadapi nikmat dan azab kubur perkara benar. Maka perkara-perkara macam ni kena dia apa? Ulang ingat dan cakap. Macam mana tuan-tuan punya iklan, kata Imam Al-Ghazali apa dia? Yang indah itu solat, dan yang dekat itu adalah apa? Mati. Maka sebab tu ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, kita dapat rezeki oleh Allah masuk ke tahun baru. Dianjurkan, digalakkan, diseru supaya apa? Berdoa. Tapi bukanlah suatu suruhan dan tuntutan yang apa? Dilihat sebagai suatu kefarduan. Kalau fardu, mati juga kita tuan.
Kalau satu perkara yang dituntut wajib, naya juga kita. Tapi siapa pada pertemuan yang lalu, awal tahun baru yang lalu, dia berdoa mohon minta ampun dekat Allah, bersyukur terima kasih ke Allah, dapat kepada aku ini wahai Allah, melangkah kaki lagi dapat masuk ke tahun yang baru. Sebab apa? Makin masuk tahun yang baru, makin bertambah apa? Makin bertambah usia, bilangan usia, tetapi makin kurang apa? Makin kurang masa. Makin bertambah usia, tetapi makin berkurangnya masa. Makin berkurangnya semua perkara untuk kita nak kejar, untuk kita nak hambat. Maka bersyukur dekat Allah. Allah bagi kat kita umur yang panjang, kita jadi orang masjid. Kalau kita tengok dari sudut faktor umur dan usia, hampir 90% lah kita boleh sebut bahasanya begitu. Yang sudah 60, tak payah angkat tangan lah. 70 angkat tangan. Angkat bila bukan riak pun, saja nak tengok je. Orang Seri Gombak 70, subhanallah. Tahniah tu Hadi. 75, takat tu je. Ratio orang Seri Gombak 75, 70, tak tahu 75 sampai ke tidak. Tak ada apa tuan-tuan. Patut-patutnya orang muda lah, kalau dikira sihat walafiat, kalau dikira gagah sihat tubuh badan. Sebab mereka belum lagi kena darah tinggi, sebab mereka belum lagi kena kencing manis. Ni ada depan ni macam-macam masalah. Alhamdulillah, kaki dapat melangkah ke rumah Allah, hati, diri, jiwa, telinga boleh duk mendengar pesanan-pesanan Allah, peringatan-peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, mohonlah kamu kepada Allah, minta berlindung daripadanya kena siksa azab kubur. Maka Nabi bersabda, satu orang sesungguhnya beruntung dia apabila dia mati sebagai seorang yang beriman. Waktu dan ketika itu para malaikat akan datang kepada dia, mengelilingi keadaan diri dia, nak menyaksikan saat-saat akhir, waktu-waktu penyudah. Sebab itulah yang kita duk aminkan bila imam kata Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Ya Allah, aku mohon minta bagi mati dalam iman, hidup dalam iman, mati dalam iman. Semalam satu raja hebat, dikenali dunia, orang yang minat dalam bidang pertanian, banyak memberi manfaat dari sudut duniawi kepada masyarakat dia. Nama apa? Raja Bumipol. Mati dah tuan-tuan. Kemegahan yang tidak dapat dibayangkan. Tapi baguslah juga boleh bagi apa duniawi kepada apa rakyat. Pandai bidang apa? Ilmu pertanian. Beras ni sampai tak tahu apa jenis beras, semua ada belaka di sana. Biji gajus, antara negara besar pengeluar biji gajus. Subhanallah. Dihormati, disayangi oleh rakyat, dahsyat, hebat. Lalu mati tidak bawa balik iman dan akidah yang baik. Itu dia tuan-tuan. Ni katanya pula ganti. Hak penggantinya ini tak macam hak dulu. Masalah banyak, hidup tidak memerhatikan soal agama dan rakyat. Itu dia. Dan kita pula at the same time, semalam juga katanya sudah apa dimesyuaratkan, tukar juga pemerintahan yang Ketua Agung atas fakta sudah tamat masa, sudah uzur,
tak berkemampuan lagi untuk nak meneruskan. Jadilah dah 2 kali dah. Bagi orang lain pula. Hak orang lain ni pula dengar cerita satu orang yang berjiwa rakyat nak kepada iman dan Islam. Di samping kita nak jugalah menyeru kepada ke arah kebaikan hidup, mengutamakan iman dan akidah, mengutamakan pendidikan, menjadikan ekonomi sebagai salah satu faktor jihad di dalam kehidupan ini. Dan dikatakan beliau sejak beberapa lama memerintah negeri Kelantan menukar kalimat daulat tuanku kepada Allahu Akbar. Dan itu bila kita pergi ke sana, dia tengok memang kain-kain rentang, banner-banner yang tertera nama beliau, di atas kepalanya tidak ada daulat tuanku, yang ada Allahu Akbar. Adakah perkara yang sama beliau akan bawa nanti? Wallahu a'lam bissawab. Itu dia, tuan-tuan. Jadi seronok kalau tadi Nabi menyeru hidup dalam iman, mati dalam iman, beruntung. Kita kalau dapat raja beriman, sultan beriman, suka beramal, mudah-mudahan dia juga menjadi salah seorang penyeru. Kerana apa? Nabi kata bila mana dekat-dekat nak mati, para malaikat akan datang kepada kita dalam keadaan rupa mereka, wajah mereka berseri-seri bagaikan apa? Matahari yang bersinar-sinar, memancar-mancarkan seri mereka. Bersama-sama dengan mereka dibawa kafan daripada syurga, bahan-bahan untuk mengurus roh orang beriman ini. Tetapi mereka tidak berbuat apa-apalah, mereka datang saja. Sebab mereka bukan bertanggungjawab untuk nak mencabut nyawa. Tugas malaikat yang mencabut nyawa ini diserah kepada malaikat yang lain, namanya Malakul Maut. Itu. Ini yang Allah sebut dalam surah As-Sajdah. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum. Katakanlah wahai Muhammad, apabila dimatikan kamu semua sekalian, bahwasanya kami akan membawa kepada kamu malaikat maut sebagai wakil kami untuk memutuskan nyawa roh siapa-siapa sahaja. Dan kemudian kembalilah kamu kepada kami. Itu. Bila setelah para malaikat yang lain sudah datang, macam ibarat kita semualah, hak yang di luar tugasan kita. Kita datang ziarah, kita datang membuat apa-apa perkara yang patut dibuat. Antaranya mendekatkan diri kita kepada orang yang sedang nazak ini. Dengan apa tuan-tuan? Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Nabi kata tolong talqinkan kepada orang yang apa? Nak mati ini dengan la ilaha illallah. Apa maksud talqin tuan-tuan? Ingatkan. Aduh. Talqin maknanya apa? Ingatkan. Bukan ajar tuan. Orang nazak ni tak boleh ajar dah. Yang kalau tuan-tuan tengok dalam TV, mengucaplah. Itu tak betul tuan-tuan. Ikut ya apa saya kata, orang nak mati pergi cakap begitu. Itu tidak betul. Orang dekat nak mati, Nabi kata ingatkan. Tak boleh ajar tuan-tuan. Orang yang kita nak ajar 2 kalimah syahadat ni siapa dia? Orang baru nak masuk Islam. Itu baru boleh ajar. Ashhadu ilaha iloho illallah wa ashhadu anna ina Muhammad macam-macam lah. Itu orang baru nak masuk Islam. Budak-budak baru nak belajar.
Nak ajar juga dua kalimah syahadat ni, orang yang boleh duk dengar dengan jelas, sihat walafiat. Kita kena ajar tuan, sebab kadang-kadang kita pun tersilap juga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ke Muhammadar Rasulullah, tu contoh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang tu pun ada orang keliru lagi. Ustaz takkan tak boleh kot silap sikit. Dia bukan masalah silap sikit, silap banyak. Silap baris habis jadi masalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah ke Muhammadar Rasulullah ke? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aduh, dia punya kaedah dia. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Jadi orang yang dekat nak mati, maka orang yang datang ziarah kepada dia, ingatkan dia. Beruntung tuan-tuan. Kalau yang ingatkan itu siapa dia? Anak-anak kita. Yang ingatkan itu siapa? Saudara mara kita. Yang ingatkan kita itu kawan-kawan, sahabat karib, orang masjid yang duk kenal kita. Itu dia keadaan dia. Sebab bila mana diperingatkan, tidak perlu lagi pada masa waktu dan ketika itu mesti kena sebut juga apa yang dilafazkan. Tak tahulah nak cerita macam mana. Sebab apa? Sebab nazak. Saya tak pernah rasa lagi nazak macam mana. Tapi sesak nafas pernah ada rasa. Tuan-tuan, kalau sesak nafas boleh bercakap ke? Ada contoh begitulah. Tak payah sesak nafas lah. Apa? Mengigau. Ni dia ni pergi sarapan. Itu baru mengigau, itu bukan sesak nafas. Nazak macam mana? Tak tahu. Esok rasa sendiri. Tu. Kalau boleh orang duk sebut la ilaha illallah boleh ikut, memang hebatlah tuan. Subhanallah. Sebab Nabi kata sudah cukup ada orang datang peringatkan. Di waktu dan di ketika itu hati kita lah yang mengakui. Yusabbitullah qaulis sabit. Allah akan menetapkan pendirian apa yang pernah dia dahulu kata. Subhanallah. Baik. Bila mana keadaan itu sudah terjadi dan berlaku, malakul maut datang dengan menyeru kepada orang beriman ini. Ya ayyuhal insan, ukhruji ila maghfiratillah wa ridwani. Wahai manusia yang baik, keluarlah kamu menuju pengampunan Allah dan keridhaan Allah. Subhanallah. Nabi Muhammad SAW kata, aku tidak dapat nak membayangkan macam mana kata malaikat maut kepada orang beriman ini. Kata apa tuan-tuan? Kata keluarlah kamu dengan tenang dan menuju pengampunan dan keridhaan Allah. Melainkan apa yang aku dapat gambarkan di sini, dia kata seolah-olah macam ada satu bekas tempat simpan air. Nabi sebut ni, dia kata tubuh badan orang ni macam satu bekas tempat simpan air. Air ni apa? Ruh seseorang itu. Bila mana dia diseru keluar sahaja, maka ibarat macam mana dia dituang, ruhnya tu tak sangkut. Ruhnya tidak berselerak. Dia keluar tu masuk dalam bekas. Saya boleh buat gambaran lah sebab gelas ni kosong tadi. Tu contoh. Tapi contoh tu betul tuan-tuan dalam hadis. Bukan nak perli apa, tak ada kena-mengena pun. Nak tunjuk, baguslah juga dia orang tak tuang air tadi, boleh tunjuk contoh. Maksudnya apa? Bekas tempat simpan air tu keluar air tak sangkut, diterima terus oleh malaikat maut, tapi tak boleh pegang lama. Sebab dia apa? Tugas pencabut nyawa saja.
Bila dia dapat tangkap sekejap, malaikat-malaikat yang awal tadilah yang terus mengambil daripada tangan malaikat maut. Subhanallah, macam mana tak tahu tuan-tuan. Lalu diterima terus, dimasukkan ke dalam apa? Kafan yang dibawa oleh malaikat-malaikat awal tadi. Kenapa tuan-tuan? Ruh melalui proses apa? Kafan terus. Sebab dia bukan jasad macam kita. Hak yang nak kena mandi ni apa? Jasad. Kita pun nampak dikafankan jasad. Tapi malaikat pengurus ruh, mereka tidak mandikan dah apa? Ruh. Nak mandi pun nak mandi macam mana? Diterima masuk dalam kafan yang dibawa daripada syurga, lalu dibawa keluar juga haruman semerbak harum bagaikan kasturi yang lebih terharum dan lebih wangi daripada bauan kasturi yang ada di atas muka bumi ini. Lalu dibawa naik menuju kepada sekalian para penduduk-penduduk langit. Lalu ditanya, ma hazihir ruhut thayyibah. Subhanallah, bau roh siapakah ini yang begitu sekali amat harum, sedapnya, lazatnya, nikmatnya. Ni kan kita kalau bau-bau sedap-sedap ni kan sedap. Masjid tuan-tuan ni bagus, sudah dapat dah anugerah apa terbaik. Kau dapat kan? Tak nampak ke ada, saya tak nampak, tak tahulah. Kena ada juga tu. Sebagai masjid terbaik lah, kena letak tu pewangi. Duk 10 minit bagi dia keluar. Bila dah ramai-ramai macam ni, dia bau macam-macam. Bila bau sedap-sedap tu, sedaplah sikit. Tu dia. Kalau di Mekah, dia orang suka bakar gaharu, bakar kemenyan yang bau sedap-sedap. Janganlah masjid terbaik bau tak sedap. Masuk bilik air, memang banyak kerja lah tuan. Beli tu apa, alat-alat apa, mandian ke apa, yang wangi-wangi ni. Seiring dengan apa, masjid terbaik, bagi ada juga satu wangian mandi. Sebab ada masjid buat. Aduh, subhanallah tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bila dah bau sedap macam tu, ditegur begitu, maka dijawab oleh malaikat pembawa ruh ini, dia adalah ruh fulan bin fulan. Maka disebut-sebut namanya dengan begitu sekali amat baik. Dibawa dia untuk naik menuju ke langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, sampailah ke langit yang ketujuh. Cerita naik satu langit ke satu langit ini biasa kita dengar tentang siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Itu cerita Nabi Muhammad sahaja tuan-tuan. Sebab apa? Baginda naik dalam keadaan jasad dan ruh. Itu kita kena imani dan terima dengan penuh yakin. Tapi kita esok-esok Allah bagi naik dalam bentuk apa? Ruh sahaja. Tak kisahlah ruh sahaja ke ruh dengan jasad ke. Tuan-tuan, keadaan tu berlaku tak nanti? Beberapa percanggahan maklumat kepada Nabi Muhammad SAW dahulu, ketika mana baginda, sebab benda tu jadi apa? Seorang diri kepada dia. Dia seorang dia je. Ada seorang lah peneman, malaikat Jibril. Bila dah dia alami situasi itu, keadaan itu, naik sampai ke langit yang ketujuh, lalu turun balik dalam tempoh semalaman, dia bagi tahu dekat orang. Orang percaya atau tidak? Ramai tak percaya. Hak percaya dia berapa ramai? Tak ramai. Tak ramai tu mungkin banyak ni lah kot. Tapi bermula daripada seorang lah sahaja yang percaya dahulu, Sayyidina Abu Bakar. Itu orang mula-mula percaya. Dan dia bukan percaya tu dengar daripada mulut Nabi. Orang lain yang datang dengar,
pemberitahuan Nabi itu berlari-lari datang kepada dia. Wahai Abu Bakar, kawan kamu, sahabat kamu Muhammad cerita, kata dia pada malam tadi sudah pergi ke suatu tempat yang sangat jauh, lalu dia dibawa naik sampai ke langit yang ketujuh. Apa pandangan kamu? Kamu dengar siapa kata? Muhammad bin Abdullah. Dia kata, kalau dia kata macam tu, aku lebih percaya lagi, lebih lagi daripada itu. Kalau dia kata lebih lagi itu tak tahu lah tuan. Apa lagi nak kata tuan-tuan tak tahu. Tu baru dia kata apa, Nabi naik sampai langit ketujuh pun dia percaya. Tapi kalau lebih lagi daripada itu pun aku percaya. Maka dengan peristiwa itu dia mendapat gelaran As-Siddiq. Tu gelaran As-Siddiq itu dapat berpunca daripada kisah itu. Orang yang mula-mula membenarkan satu. Esok-esok kita Allah tak buat dalam bentuk jasad dan roh. Roh sahaja. Bila kita alami, bila kita lalui, apa jadi kat kita tuan-tuan? Percaya tak? Mestilah percaya. Cuma apa masalah kita pula? Tak boleh nak cerita ke orang. Nabi Muhammad alami, dia boleh sampai cerita ke orang. Orang tak percaya. Esok-esok kita yang melalui, kita yang mengalami, maka alhamdulillah dapat sampai. Sampai tak apa tuan-tuan, ada lagi satu hadiah. Allah Subhanahu wa taala kata, "Uktubu kitabahu fi 'illiyin." Wahai malaikat, tolong buat catatan kitab amal orang ini pada sebuah kitab catatan yang paling tinggi sekali. Mana kita nak dapat tuan-tuan penjelasan tentang hal tersebut? Sila rujuk dalam juzuk yang ke-30 surah Al-Mutaffifin. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin wa ma adraka ma 'illiyun kitabun marqum yashhaduhu al-muqarrabun innal abrara lafi na'im 'alal ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. Allah kata, dan ingatlah wahai manusia, sesungguhnya buku catatan amalan orang-orang yang berbakti, orang yang taat Allah dan Rasul, orang yang ada amal kebajikan yang soleh, direkodkan di dalam Illiyin, iaitu sebuah kitab catatan yang diletakkan paling tinggi di sisi Allah. Lalu Allah bertanya, dan apakah kamu mengetahui apakah itu Illiyin? Allah ini dia dah jelas, dia tanya lagi. Ini style Al-Quran. Dia sebab dia nak suruh apa? Ambil perhatian. Macam mana kita duk dengar apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr? Ditanya pula dah lagi. Tahukah kamu apa itu malam? Dia suka berulang-ulang begitu. Sebab apa? Takut kita tengok kenyataan tu kita pun tak tahu apa benda. Lalu tadi diterangkan oleh Allah, orang yang mendapat kitab catatan yang paling tinggi ni orang yang beriman, beramal, bertakwa, ada pada dia kebaikan hidup beragama. Lalu ditanya lagi, tahu ke tidak apa dia? Kitab catatan Illiyin itu, ia adalah satu buku catatan amalan yang jelas. Jelas dari sudut apa? Jelas dari sudut akidah dia. Akidahnya tidak bermasalah. Semalam khutbah Jumaat. Tajuk apa tuan-tuan? Saya tak tahulah kalau di sini tajuk lain. Tajuk apa? Syiah. Betul lah tu. Akidah sesat Syiah. Bagus. Bulan-bulan Muharram macam ni, ada orang yang dia tidak peduli tentang apa? Syirik, khurafat. Sebab Allah peringatkan tuan-tuan, ada 4 bulan dalam setahun yang kena menjadikan apa? Peringatan.
Jangan syirik Allah, jangan khurafat, jangan membunuh orang, jangan buat benda-benda yang boleh menyebabkan kamu dilihat oleh Allah sebagai manusia yang tidak ada pengetahuan. Bulan apa tuan-tuan? Haram, Rajab, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Tuan-tuan tahu dah kan? Nampak macam baru tahu pagi ni duk. Nampak biji mata macam heran je. Risau juga saya ni. Tu. 4 bulan yang Allah haramkan syirik Allah, khurafat, tahyul, bunuh orang, buat benda-benda Allah larang ini. Dan perkara itu sudah diterima pakai daripada bila? Zaman Nabi Allah Ibrahim, zaman Nabi Ismail alaihi wassalam. Subhanallah tuan-tuan. Aduh. Tapi orang-orang yang berakidah fahaman Syiah, macam semalam diberitahu apa dia? Mereka ikut suka apa nak faham. Antaranya menganggap imam-imam mereka sama level macam Nabi dengan Rasul, maksum. Mereka mengkafir sebahagian besar sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat satu program pula. Kalau esok tuan-tuan nak buat program bubur Ashura utara dan selatan. Tu siap ada utara selatan. Utara dia color kelabu ke apa? Ada kacang, ada jagung. Kalau sebelah selatan ni saya nampak tadi ada hitam-hitam sikit, macam dodol tak dodol. Nanti kirim kat saya sebekas. Subhanallah. Jadi nak bagi tahu kepada kita 10 hari bulan Muharram bagi sebahagian besar masyarakat kita sama ada 9 buat bubur Ashura dengan niat untuk apa? Berbuka puasa kerana hari itu berpuasa, kerana nak bersedekah kepada jiran, tetangga, sanak saudara. Anjuran yang baik tak? Anjuran yang baik. Tak apalah tempat tuan-tuan lambat sikit. Sajalah seronok-seronok kan. Buatlah. Aduh, tapi sekali lagi jangan lupa sebekas untuk saya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tetapi bagi mereka, dahsyat. Saya pernah belajar di Pakistan dahulu, antara senior Ustaz Haslin Bollywood tu senior kami lah. Jadi kalau 9-10 Muharram ni buat macam pesta tuan-tuan. Sebab sana pun memang kuat Syiah, memang kuat. Dia ajaran ni macam-macam. Mujurlah kita tak terkena masalah tu, tapi kita dapat peluang tengoklah tuan-tuan. Macam-macam amalan khurafat, tahyul ni berlambak di sana sampai ke hari ni. Nak cari yang akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni sakit juga. Dan mereka pun tidak dinafikan berperanan penting sebagai penggerak ekonomi bagi masyarakat, bagi kerajaan Pakistan. Tuan-tuan boleh tengok, mereka pakai songkok putih tapi ada line emas. Kalau tuan-tuan nak kenal mereka lah, semua kebanyakannya dia sama macam gitu. Tapi tak ada apa-apalah, bolehlah berurusan macam biasa. Ada masjid dia sendiri. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Aliyullah. Lepas masa azan tu, jadi boleh dengar penambahan-penambahan macam tu. Macam-macam tuan-tuan. Itu pengalaman. Pergilah jalan-jalan tuan-tuan sekali, tengok. Subhanallah. Alhamdulillah lah datang ke negara kita, masjid Pakistan, masjid India tu mereka berpegang mazhab Hanafi. Yang tu tak apa, itu tidak ada masalah. Baik. Jadi mereka pada hari 9 dan 10 ni keluar ke jalan-jalanan menunjukkan suatu apa? Simpati kepada keluarga Rasulullah Sayyidina Husain yang telah dibunuh kononnya, dengan menunjukkan sikap menyeksa diri dengan pisau, dengan paku, dengan macam-macam, demi kerana nak menyesal, mohon minta ampun ke Allah. Kenapa benda ni jadi macam ni kat dia? Patut jangan jadi kat dia, jadi kat aku. Astagfirullahalazim. Dia punya pahaman tu jadi faham begitu. Dia nak sama macam ni tempat tuan-tuan ni, apa jauh ni.
Berapa hari bulan? Penghujung ni perayaan kan. Bila tu nanti? Duk bawa apa cucuk tu badan dia nak lebih kurang macam tu juga. Jalan berkilo-kilometer. Maka kalau hari tu dia orang kata jangan pergi ke Gombak, jangan pergi Seri Gombak, mengarut. Jalan memang tak senonoh punya jalan kat sana. Ustaz-ustaz pun kata tak berani nak ambil kuliah area Gombak ni kalau kena time tu. Dan saya pun dulu mengaji UIA pun, kita pun pertama kali dia tak pahalah jalan kereta sesak yang amat dahsyat ni. Sampai nak bergerak pun tak boleh. Rupanya ada satu orang duk buat taubat, duk bayar nazar, duk buat persembahan ibadat kepada Tuhan. Kononnya dilihat dari sudut mata zahir ni apa? Beriman kepada Tuhan dia, tapi mereka-reka. Nauzubillah min zalik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka katanya Allah, amalan yang dibuat oleh mereka itu yashhaduhul muqarrabun, disaksikan oleh sekumpulan malaikat yang amat dekat dengan Allah. Sebab itu dituntut kepada kita hadir dan datang tadi dengan hati yang penuh ikhlas, berlapang dada. Kita tak ada apa-apa tujuan lain melainkan memang kita datang nak sahut Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu tujuan kita. Kaki melangkah masuk, Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Dapat bermulai dengan solat sunat tahiyatul masjid. Dapat menunggu menanti masuknya azan. Bersolat sunat 2 rakaat sebelum. Dapat bersolat fardu berjamaah. Kerana apa? Nak dapat redha Allah. Itu sahaja. Dapat dengar pula kuliah pengajian. Nak dapat redha Allah juga. Ini antaranya. Dan selepas daripada itu, amalan-amalan yang lain pula yang berkaitan dengan manusia ke, urusan kehidupan harian ke, disaksikan oleh sekumpulan malaikat yang dekat dengan Allah. Inilah kata Allah, orang-orang yang berbakti dengan ketaatan dan amal kebajikan tetap berada di dalam syurga yang penuh nikmat. Alal araiki yanzurun, mereka itu dapat duduk di atas tempat-tempat yang dihias sambil memandang-mandang kenikmatan yang diberikan. Allahu Akbar. Tuan-tuan bila dapat dengar macam ni, tuan-tuan rasa bila tuan-tuan dapat buat macam tu? Dalam hidup ni lah. Mesti ada kan? Contoh mudah saya boleh buat gambaran macam saya suka sebut tadilah, golongan-golongan yang dah pensioner. Ini golongan-golongan apa kita kata? Establish life. Hidup ni sudah apa? Ada suatu taraf kedudukan yang sudah stable. Iyalah dah habis, dah tamat bertugas, tamat perkhidmatan. Maksudnya dulu dah kerja penat dah, letih dah dapat dah beli rumah, hutang dah habis. Sekarang ni Allah bagi hidup lagi. Apa jadi tuan-tuan? Alhamdulillah, syukur. Boleh nampak duduk bersandar, relax. Nampak muka tuan-tuan yang 60, 70 ni tadi dah apa? Tak muka kelang kabut. Macam saya ni umur 40, ini muka kelang kabut lagi tuan-tuan. Huru-hara lagi hidup ni, anak kecil-kecil lagi. Tuan-tuan yang Allah bagi ni, relax. Mana ni pagi ni? Sembang dengan kawan-kawan. Mana kita tarik jom ikut aku. Kita tarik. Nah, kurang manis ke? Alah kau ni sekali-sekala minumlah manis sikit, apa salahnya? Ni mamak. Roti canai telur double. Subhanallah. Inilah yang Allah kata duduk dalam syurga ni, tengok semua seronok dah. Macam mana kita balik rumah lah, kita berumur 60, 70 ni, tengok apa yang ada dalam rumah. Semuanya sudah tidak memberi masalah, termasuk anak-anak. Seronok lah dah.
Walaupun anak-anak tak datang masjid, budak-budak semayang dah, alhamdulillah semayang dah, tapi dia orang sambung tidur balik. Itulah orang muda sekarang, dia suka tidur lepas subuh. Buat macam mana tuan-tuan? Itu ini keadaan dia. Tapi kalau kita banyak masalah lagi, na'udzubillah min zalik. Ni macam tuan-tuan kan, tak ada apa hal. Lepas ni apa? Aktiviti masyarakat, gotong royong, doa selamat. Kalau tak ada, beli newspaper, beli surat khabar, balik baca 5 minit surat khabar, duduk atas muka. Tu. Kalau hak gelak tu betul lah tu. Dan Allah kata lagi, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau dapat melihat pada wajah mereka cahaya nikmat yang mereka perolehi. Allah kata ada satu tanda pula dekat muka dia tu, muka berseri-seri, muka bercahaya-cahaya. Seronok tuan-tuan. Kalau ini dah Allah bagi kat kita di dunia, hasanah fid dunya wa fil akhirati hasanah. Di sana juga dapat. Syukur alhamdulillah. Bila mana itu sudah diisytiharkan oleh Allah, Allah kata, wahai malaikat, bawa balik roh ini turun ke bumi. Ingatkan duduk sana terus? Tak boleh. Bawa balik turun ke bumi. Masukkan dia balik ke dalam kubur tempat yang dia hendak disimpan. Ketika mana sudah berlaku keadaan itu, maka roh dan jasad kembali bertemu. Dan tidak lama daripada selepas itu, datanglah malaikat Munkar dan Nakir untuk bertanya soal jawab kepada orang ini. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Wahai orang yang beriman, siapakah Tuhan kamu? Allah Tuhanku. Apakah agama kamu? Agamaku Islam. Siapakah Nabi kamu? Orang yang pernah diutus kepada kamu? Dia adalah Muhammad bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat ini diceritakan, bila 3 soalan ini ditanya oleh malaikat, dia dapat menjawab dengan senang ke susah tuan-tuan? Senang. Tak ada berapa saat. Agak-agak lah tuan, kalau macam tu lah kita orang tanya boleh jawab. Seronok tak? Seronok tuan. Subhanallah. Bab tanya boleh jawab tu satu hal. Malaikat bertanya, wa ma ilmuka? Macam mana boleh jawab ni? Aku duk tanya macam-macam orang, tanya Tuhan tak tahu, tanya agama tak reti, tanya Nabi pun tak kisah. Yang kau ni aku tanya boleh jawab. Wa ma ilmuka? Macam mana kamu tahu boleh menjawab? Dia jawab, qara'tu kitaballah wa amantu wa saddaqtu. Wahai malaikat, aku boleh jawab sebab yang pertama, aku baca Al-Quran. Ini dia. Jawapan begitu sekali amat biasa kita mendengar. Jadi saya seru kepada diri saya, kepada tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita jadi satu orang yang apa? Yang sudah boleh baca Quran. Jangan kita duduk di kawasan yang baik, masjid kita baik, semua program-program baik, tapi ada daripada kalangan kita yang tak boleh baca lagi Quran. Ini berbahaya. Sebab Al-Quran ini katanya, sebagaimana riwayat yang telah dibawa oleh Ja'far bin Aun telah menceritakan kepada kami, Ibrahim Al-Hajari dari Abu Al-Ahwas dari Abdullah, ia berkata, inna hadzal Quran ma'dubatullah fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum. Sesungguhnya Al-Quran adalah jamuan-jamuan Allah, maka pelajarilah dari jamuannya semampu kalian. Itu dia. Semampu di sini dia ikut tahap usia. Bukan semampu ni ini je yang mampu. Nak buat macam mana? Bukan macam itu. Itu silap tuan-tuan. Ada orang dia ingat mampu ni ikut suka, faham macam mana. Itu salah.
Kisahlah esok ni masuk syurga kan, masuk neraka kan, macam mana? Ini je yang mampu. Kalau masuk syurga, masuklah. Kalau tak masuk syurga, masuk neraka. Nak buat macam mana? Ini je yang mampu, ya Allah. Ini kurang ajar punya orang. Mampu di sini kalau budak-budak, tahap budak-budak lah. Aduh. Budak-budak macam mana? Kita pun tahulah budak-budak. Duk suruh belajar tak mau, suruh mengaji kejap, jari. Aduh, biasalah kan. Naik sekolah rendah, boleh jalan sikit, reti tahu tapi tak faham. Masuk sekolah menengah, kena lagi diteruskan, barulah mula masuk sedikit-sedikit kefahaman, tapi tak yakin lagi. Ini saya cakap dari sudut normal lah tuan-tuan. Tuan-tuan jangan buat perbandingan alim-alim ulama pula yang sejarah perjalanan mereka itu hebat, ya. Bila dah masuk usia 20, 30, kena lagi, barulah datang apa? Kebolehan, kemahiran, kepakaran, kefahaman, penerimaan, keyakinan. Itu dia tuan-tuan. Jadi maksudnya kalau umur-umur kita yang macam mana pada pagi ini, sudah pasti sudah ada apa? Suatu pegangan yang kuat dah, kemantapan yang baik. Subhanallah. Macam mana ni besok pagi saya tengok dalam jadual ada pelajaran apa? Tafsirul Quran. Minta maaf tuan-tuan, kalau esok ikuti pelajaran tafsirul Quran, tuan-tuan dan puan yang buat perangai macam ni. Perangai apa? Perangai bawa biji mata dengan bawa telinga je. Jangan buat kerja macam itu. Kena buat rujukan, kena buat catatan, kena ada juga helaian buka Quran. Jangan duk dengar je. Gimana tu makcik? Game dengar. Gimana? Game dengar. Gimana? Game dengar. Bagus dah lah tuan-tuan. Tahniah. Sebab ada orang tak dengar langsung. Tapi usahalah sikit lagi dah. Selalu dah duk buat. Sambil mendengar, sambil memerhati, sambil kita duk mencatat. Tu. Lain tuan, kalau kita pergi ikuti kuliah pengajian, kelas, masuk sekolah, universiti, kita pensyarah duk cakap tu, kita duk, dia pun seronok. Tapi kalau macam ni kan, dia orang ni duk dengar aku ke, dia orang duk kata, ustaz ni pukul berapa nak berhenti? Tak seronok lah tu. Contoh, ustaz ni nampak je payah nak berhenti ni. Itu yang aku malas tu tuan-tuan. Dah lah kena ganti. Itu dia muslimin yang dirahmati Allah. Maka orang beriman dijawab, qara'tu kitab Allah wa amantuhu. Dia kata kalau baca saja pun tak cukup. Wa amantuh, nak kena beriman, nak kena belajar tafsir, nak kena fahami. Dia kata banyak kerja lah. Wa saddaqtu, kalau beriman saja pun tak cukup lagi, kena membenarkan pula, mengamalkan pula, mensebarkan pula, menjadikannya sebagai suatu jalan di dalam kehidupan. Ketiga-tiga seruan orang beriman ini kepada kita, senang ke susah tuan-tuan? Senang ke susah? Susah lah tuan-tuan. Memang susah lah, tak dinafikan, memang susah. Nak beriman dekat Allah susah tuan-tuan. Sampai pada pagi ini kita nak mempertahan, memelihara, menjaga. Itu. Tapi alhamdulillah bila orang tanya kat kita siapakah Tuhan kita? Allah. Mana dia? Tak tahu, tak nampak. Tapi dia ada. Dialah Tuhan kami. Boleh sebut pula apa? Asmaul Husna. Macam mana tadi kita sebut di awal-awal. Jadi tuan-tuan, subhanallah. Itu susah. Nak solat sembahyang fardu 5 waktu, senang ke susah? Susah tuan-tuan. Hak senangnya tak payah sembahyang. Aduh. Apa bukti solat ni susah tuan-tuan? Hayya 'alas solah. Apa jawabnya tuan-tuan? La haula wala quwwata illa billah.
Diseru Allahu Akbar, jawab Allahu Akbar. Diseru asyhadu an la ilaha illallah, jawab asyhadu an la ilaha illallah. Diseru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diseru hayya 'alas salah, kenapa kita pergi tukar pula? Bukan kita tukar ustaz, Nabi yang ajar. Hayya 'alas salah, jawab la haula wala quwata illa billah. Ini pelik tuan-tuan. Tak pelik pun. Kita tengok makna dia. Tidak ada daya, upaya dan kekuatan melainkan daripada Allah. Susah tuan nak bangun subuh-subuh, pagi-pagi bangkit, nak ucap terima kasih, nak membersihkan diri, pergi sahut seruan panggil Allah. Susah-susah sampai. Allah yang bagi kekuatan itu. Ni, kalau ikut tadi kita kata apa? Umur dah usia, kita tak kuat. Kita kena ingat kekuatan tu datang daripada dia. Nak belajar menuntut ilmu ni senang ke susah? Susah tuan-tuan. Senangnya tak payah belajar. Macam mana tuan-tuan duk ingat kat anak cucu, nak bangun dah pagi, solat sembahyang, bangun bangkit pergi bilik air, bersih diri, solat sembahyang, bersarapan, siap-siap cepat nak pergi sekolah. Ini senang ke susah tuan-tuan? Susah. Berapa lama nak buat? Ada orang sampai 12 tahun, darjah 6. Ada orang sampai tingkatan 5. Hak senangnya apa? Engkau nak tidur, pukul berapa nak bangun, lantak kau. Kau bangun nanti, dekat dapur dah ada siap hidangan. Buka tudung saji tu makan. Lepas makan nak basuh pinggan kau tak mau basuh, kau buang dah ikut suka kau. Lepas tu pergi tengok televisyen. Buatlah macam tu. Lepas tu kau nak tidur pukul berapa ikut suka kau. Buatlah macam tu selama 20 tahun. InsyaAllah berjaya dunia akhirat. Yang tu yang senang bukan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini dia. Bila keadaan itu berlaku, maka malaikat jawab, "Sadaqta, benar apa yang engkau kata." Maka wahai malaikat, berikan hamparan syurga kepada dia, bukakan pintu-pintu syurga supaya dia dapat bau hawa-hawa syurga. Bila mana keadaan itu berlaku, datang kepada dia seorang lelaki yang bagus rupanya, elok pakaiannya, cantik dirinya. Lalu dia bertanya, "Man anta? Siapakah kamu?" "Ana amalukas salih." Akulah amal kamu yang baik. Ini tuan-tuan dan puan-puan, amal-amal kita. Hak daripada pagi tadi apa kita buat, hak apa selepas daripada kita bangkit tadi kita buat, hak apa duk sekarang kita buat, sekejap lagi kita nak buat. Ini amal-amal baik. Terima kasihlah kepada Allah, dia kata, yang telah menjanjikan kepada kamu dengan janji yang benar. Ya Allah, segerakanlah hari kiamat supaya segera aku dapat bertemu dengan keluarga aku. Apa Allah kata? Tak boleh. Kiamat bukan jadi sebab manusia minta. Kiamat jadi sebab aku yang jadikan. Bila? Wallahu a'lam bishawab. Kita baru dengar tadi apa? Mati sebagai orang beriman. Ada lagi lanjutan, mati sebagai orang kafir. Sehingga bertemu dan berjumpa lagi. Mohon maaf daripada saya. Terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf di atas kekurangan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليه. والعصر إن الإنسان لفي حسن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين.